Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 2, khususnya buat anak-anak tahun 2 KAFA Efek. Okay, Ustaz doakan kita semua berada dalam keadaan yang sejahtera dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okay, baik anak-anak pelajar, hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 2. Okay, jadi sebelum kita memulakan pembelajaran pada kali ini, jom bersama-sama kita dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik anak-anak pelajar, masih di dalam mata pelajaran ibadah dan kita tengok kepada pembelajaran kita pada hari ini masih di dalam tajuk yang pertama berkenaan dengan wuduk dan tayammum. Okay, baik anak-anak pelajar, pada sesi yang lepas kita dah belajar dah berkenaan dengan pengertian wuduk, keperluan berwuduk, rukun-rukun wuduk, kan, cara-cara mengambil wuduk dengan betul dan sebagainya, kan. Okay, jadi pada hari ini kita masih lagi ingin meneruskan berkenaan dengan wuduk dengan kita melihat kepada perkara sunat-sunat wuduk. Kan, sebelum ni tengok rukun wuduk. Hari ini kita tengok sunat-sunat wuduk. Kalau rukun, perkara yang wajib kita buat ketika kita berwuduk, kan. Okay, untuk sunat-sunat wuduk ini adalah perkara tambahan yang kita boleh lakukan untuk kita perolehi pahala sunat. Kalau kita nak buat pun tak apa. Tapi alang-alang kita dah berwuduk, kita manfaatkan waktu yang ada dengan kita tambahkan lagi perkara-perkara sunat wuduk, kan? Boleh? Okay, jom kita tengok perkara sunat-sunat wuduk. Okay, yang pertama, sebelum kita mengambil wuduk, disunatkan untuk menghadap kiblat. Kalau boleh, ketika kita ambil wuduk tu, pastikan badan kita menghadap ke arah kiblat. Rugi ke? Penat je nak hadap ke kiblat? Tak penat. Ya, jadi kita kalau boleh lah, kalau dah kepala paip tu, sumber air kita nak ambil tu dia membelakangi kiblat, tu tak apalah. Tapi kalau dah boleh untuk kita menghadap ke arah kiblat, maka disunatkan kita menghadap kiblat ketika kita hendak berwuduk. Okey, perkara sunat yang kedua, mengucapkan isti'azah dan bismillah dan basmalah. Basmalah ni bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah ni apa? Isti'azah ni adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita nak ambil wuduk, ta'awuz dulu, isti'azah dulu. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya perkara sunat yang ketiga ketika kita ambil wuduk adalah kita membasuh pergelangan tangan. Buka paip air, buka sikit je, buka air kecil je, tak air besar, membazir nanti. Kita cuci dulu pergelangan tangan kita. Ni pergelangan tangan kita cuci dulu. Kenapa kita kena cuci pergelangan tangan dulu? Takut dekat tangan-tangan kita ni ada sesuatu kekotoran ataupun ada kotoran dan juga ada sesuatu perkara yang boleh menghalang daripada air ni untuk kena pada kulit. Contoh macam ada apa? Ada slime ke, ada gum ke, ada dawat pen ke, kan? Macam dawat pen, takut ada dawat pen yang tak boleh serap air. Jadi kena hilangkan dulu. Cuci dulu pergelangan tangan. Boleh? Okay, seterusnya, berkumur-kumur. Sebelum nak ambil wuduk ni, berkumur-kumur dahulu. Lepas dibasuh tangan, masukkan air dalam mulut, kita berkumur dulu. Bukan telan berkumur-kumur ni maksud dia, kita masukkan air dalam mulut, kita berkumur-kumur, lepas tu keluarkan semua air. Supaya kekotoran yang dalam mulut tu semua akan keluar. Sebab kita nak solat ni, kita kena berada dalam keadaan yang bersih, kan? Dan juga dalam keadaan yang kita selesa lah untuk solat. Kalau kita tengah-tengah solat, tiba dalam mulut ada sisa-sisa makanan, seronok tak? Tak seronok kan? Jadi tak fokus, jadi tak khusyuk kita nak solat betul-betul, kan? Okey, perkara sunat yang kelima, memasukkan sedikit air ke dalam hidung. Ke dalam hidung ni salah eja sikit. Ke dalam hidung, lalu dikeluarkan semula. Lalu dikeluarkan semula. Masukkan air dalam hidung, lepas
Lepas tu keluarkan semula. Jangan sedut masuk dalam mulut. Tak boleh. Jangan sedut masuk dalam tekak. Tak boleh. Maknanya masuk dalam hidung, kita keluarkan semula. Supaya kekotoran yang dalam hidung tu akan keluar. Maknanya kita selesa lah kan. Takut nanti bila kita tengah solat, hidung tiba-tiba hidung tersumbat lah apalah kan. Sebab ada kekotoran kan, kita tak selesa. Jadi masukkan air dalam hidung, kemudian kita keluarkan semula. Boleh? Okey. Seterusnya perkara sunat yang ke-6, ketika kita berwuduk, ketika kita membasuh tangan dan kaki, disunatkan menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Menyela-nyela tu tahu tak? Menyela tu macam jari ni, tangan kita ni kan. Bila kita ambil wuduk, kita pastikan air masuk kat celah-celah ni. Ni masuk menyela-nyela. Tengah celah-celah jari tangan, celah-celah jari kaki tu. Sebab kawasan tangan dan kaki, ni kawasan yang payah air nak lalu. Jadi, kita kena sela jari tu. Menyela-nyela jari ataupun menyelati jari itulah. Biar air tu sampai kat celah-celah jari tangan dan juga jari kaki. Disunatkan bukan wajib. Jadi kalau kita tak sela pun, kalau kita tak menyela-nyela jari pun, kalau air dah kena kat celah-celah tu, tak mengapa. Cuma disunatkan kita buat perbuatan menyela-nyela jari tu. Supaya kita yakin air sampai kena pada semua bahagian anggota wuduk. Kan? Okey, seterusnya perkara sunat yang ke-7, mendahulukan anggota kanan. Contoh, rukun wuduk kita wajib basuh kedua belah tangan dan kedua belah kaki kan. Mana dulu kita nak basuh kiri dulu ke basuh kanan dulu? Disunatkan kita mendahulukan anggota kanan. Kita basuh tangan kanan dulu, barulah basuh tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, baru basuh kaki kiri. Kan, itu sunat saja. Tapi boleh tak kalau kita nak basuh tangan kiri dulu? Boleh. Cuma kalau bolehlah, kita ikutlah perkara sunat. Kita buat perkara sunat yang Nabi ajar. Dahulukan anggota kanan. Sebab Nabi suka benda yang baik, kita bermula dengan tangan kanan. Ataupun kita bermula dengan anggota kanan terlebih dahulu. Okey, yang ke-8, mengulang basuhan 3 kali. Mengulang 3 kali setiap basuhan. Maknanya setiap anggota wuduk yang kita nak basuh tu, disunatkan kita ulang sebanyak 3 kali. Contoh, basuh muka, kita basuh 3 kali. Basuh kedua belah tangan pun kita basuh 3 kali. Menyapu kepala pun 3 kali. Membasuh kedua belah kaki pun 3 kali. Supaya apa kita basuh 3 kali? Supaya air wuduk sampai kepada semua bahagian anggota wuduk. Takut nanti tiba-tiba kalau kita basuh sekali je, air tak kena semua bahagian. Tak sahlah wuduk kita. Jadi kalau kita basuh 3 kali, kemungkinan besar semua bahagian anggota wuduk kita semua dah kena wuduk. Tak adalah timbul masalah wuduk tak sah dan sebagainya. Boleh. Jadi disunatkan kita ulang basuhan sebanyak 3 kali. Tapi kalau sekali basuh je kita dah yakin semua dah kena air, tak mengapalah. Tapi kalau lagi bagus, kita ambil pahala sunat ni, kita basuh 3 kali. Kan? Boleh? Okey, seterusnya perkara sunat yang ke-9 adalah tidak membazir ketika menggunakan air. Bila nak ambil wuduk, buka air slow je. Tak payah buka besar-besar. Sebab kita buka besar ni, sebab kita tak buka besar bukan sebab kita nak mandi kan. Kita nak ambil wuduk je, tapi bila nak ambil wuduk, buka slow je. Buka perlahan je air. Cukup kita untuk ambil wuduk je. Sebab nanti kalau kita buka air besar, dah membazir. Membazir ni amalan siapa? Membazir ni amalan syaitan. Kita nak kawan ke dengan syaitan? Tak nak kan? Jadi, jimat-jimatlah ketika kita berwuduk. Kan? Boleh? Okey. Perkara sunat yang ke-10 adalah tidak berkata-kata ketika berwuduk. Yang ni Ustaz selalu ingatkan. Bila ambil wuduk, jangan bercakap. Nak bercakap, dia lepas selesai, lepas kita dah siap ambil wuduk. Baru nak bercakap. Baru boleh bercakap. Ni tengah berwuduk, tak payah bercakap. Wuduk ni lama ke? Sampai ke 3 minit? Tak sampai seminit pun Ustaz rasa tak sampai. Jadi kalau orang biasa ikut turutan tu, mungkin seminit lebih. Jadi dalam masa seminit lebih tu, diam dulu. Nak bercakap, tunggu lepas ambil wuduk. Ni setiap masa nak bercakap. Semayang bercakap, ambil wuduk pun bercakap, makan pun bercakap. Tak naklah macam tu. Bila ambil wuduk, diam dulu. Nak bercakap, dia tunggu dah selesai.
Boleh. Nanti nampak je kawan cakap lepas ni tengah berwuduk, dia bercakap, marah dia. Ustaz cakap jangan bercakap. Nabi ajar tak boleh bercakap ketika berwuduk. Tengok dalam ni. Abu, masa berwuduk kita boleh bercakap tak? Diam pula dia ni. Yang Abu ni cakap, dia tak nak cakap, dia berdehem je. Macam itulah. Ingat bila ambil wuduk, jangan bercakap. Nak bercakap, tunggu selesai, ambil wuduk. Boleh? Okay, tengok perkara sunat yang ke-11. 11. Membiarkan air wuduk di badan sehingga kering. Yang ni ramai orang tak tahu, terlepas pandang. Bila sahaja lepas kita ambil wuduk, contoh tangan kita basah, mulut kita basah, muka kita basah, kaki kita basah, kita disunatkan biar je. Tak perlu ambil kain lap. Ni tangan kita basah-basah kan. Kita ambil kain, kita lap. Muka kita basah, kita ambil kain, kita lap. Nabi larang kita buat macam tu. Sebaiknya biar je air tu dekat anggota badan kita. Biar dia kering sendiri. Sebab apa kan Nabi dah cakap sebelum ni? Ustaz dah pun dah beritahu. Biar air yang menitik tu, Nabi cakap dia menitik bersama dengan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kecil kita. Biar je dia menitik. Biar dia kering sendiri. Tak perlu lap. Boleh? Okay. Yang ke-12, bersugi. Ni sebelum kita nak solat, sebelum kita nak ambil wuduk, Nabi ajar kita bersugi. Bersugi ni kita guna kayu sugi ni. Ni Nabi ajar sunat kita guna kayu sugi. Kalau tak ada kayu sugi, kita boleh berus gigi. Boleh. Jadi disunatkan kita bersugilah guna kayu sugi ni. Boleh. Kat kedai ada jual. Sunat juga, Nabi sangat suka bersugi. Sebab apa? Nabi nak mulut dia sentiasa dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi. Jadi dengan perbuatan bersugi ni, mulut kita akan jadi wangi. Mulut kita tak ada busuk lah, tak bau busuk. Jadi sunat juga bersugi. Okay, seterusnya perkara sunat yang ke-13 adalah setelah selesainya berwuduk, lepas dia basuh kaki, kita disunatkan membaca doa selepas berwuduk. Doa dia macam mana? Tak ada tangan, kita baca doa. Doa dia macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Amin. Ini adalah doa selepas ambil wuduk. Jadi mana-mana yang belum hafal, lepas ni boleh hafal doa ni. Kena baca. Sunat kita baca doa ni lepas ambil wuduk. Kan? Rugilah kita dah ambil wuduk dah tapi tak baca doa. Rugi. Kan? Lepas ni boleh hafal, boleh baca. Okey, seterusnya perkara sunat yang terakhir ke-14 adalah membasuh kedua-dua belah telinga serentak. Ketika kita membasuh anggota badan ketika berwuduk, disunatkan kita menambah satu lagi basuhan, iaitu membasuh kedua-dua belah telinga serentak. Bila masa kita kena basuh kedua-dua belah telinga serentak ni adalah selepas kita menyapu kepala. Sebelum kita basuh kaki, disunatkan kita ambil air, kita cuci kedua-dua belah telinga ni serentak. Sunat kita basuh 3 kali. Buat 3 kali. Boleh? Yang pertama kan, ingat. Pertama yang wajib ni basuh muka. Kedua, basuh kedua belah tangan. Ketiga, okey, sekejap. Ikut rukun Yang pertama niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua belah tangan. Keempat, menyapu kepala. Lepas menyapu kepala, sunat kita membasuh kedua-dua belah telinga serentak. Dia selepas rukun yang keempat. Lepas dia basuh telinga, barulah kita basuh kedua belah kaki. Dan juga yang keenam, tertib. Boleh? Jadi sunat kita basuh kedua-dua belah telinga. Tapi disunatkan serentak. Bukan satu-satu. Kanan dulu, kiri dulu. Tak, disunatkan serentak. Terus dua-dua. 3 kali basuh. Boleh? Jadi sebelum ni kalau ada orang tanya kan, kenapa tak basuh telinga? Bukan basuh telinga wajib ke? Tak, basuh telinga adalah sunat. Tak nak basuh pun tak apa. Tapi kena tahulah waktu nak basuh tu bila. Selepas kita menyapu kepala, sebelum kita membasuh kedua belah kaki. Itu waktu untuk kita membasuh kedua-dua belah telinga. Bukan ikut lepas baca doa baru basuh telinga. Tak. Ni kena ikut
terusan lah ni, sebab Ustaz tengok dalam buku, kena ikut terusan. Boleh? Jadi dekat Ustaz ni, pembelajaran kita pada kali ini, Ustaz dah terangkan 14 sunat-sunat wuduk yang kita boleh lakukan ketika kita berwuduk. Sambil kita buat perkara ataupun rukun-rukun wuduk, kita boleh tambah dengan buat perkara-perkara sunat wuduk. Barulah lagi bertambah pahala apabila kita berwuduk. Boleh? InsyaAllah lepas ni kita boleh amalkan. Semoga perkongsian pada kali ini memberi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah pada sesi pembelajaran akan datang, kita akan belajar lagi berkenaan dengan tajuk-tajuk baru. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Sekian dahulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.